Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq bin Jamaluddin daripada UPZW, Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf. Nombor matrik UPZ 2021-25935. Saya Nabil Syahid bin Abdul Salim dari program Diploma Pengajian Muamalat. Nombor matrik saya ialah DPN 2021-25933. Assalamualaikum, saya Junara Pengajian Tiga Wanita daripada Kos Pengajian Muamalat. Nombor matrik saya DPN 2021-834. Nama saya Muazzalim bin Ali Sawi dari kos Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf. Nombor matrik DPZ 2021-26119. Nama saya Nurul Nasra binti Abdul Latif daripada kos Pengajian Muamalat DPN 2021-25988. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Aisyah binti Ahmad Fuad dari Diploma Pengajian Muamalat DPM 2021-25914. Pembangunan Tanah Aman banyak dibincangkan dalam wacana akademik. Pada hakikatnya, ia amat penting sebagai suatu landasan pembangunan yang seimbang dan mengambil kira kedua-dua aspek, fizikal dan spiritual, iaitu pembangunan bukan hanya mementingkan keperluan aspek ekonomi dan sosial. Terdapat pelbagai agensi yang memainkan peranan masing-masing dalam pembangunan tanah, kerana salah satu aspek penting dalam pembangunan tanah adalah dasar pembangunan nasional, iaitu DPN, yang dibentuk sebagai kerangka untuk memajukan negara, khususnya melalui pembangunan tanah. Jadi saya Muhammad Haziq bin Jamaluddin sebagai wartawan ingin menemu ramah pada rakan-rakan saya tentang dasar pertanian negara, iaitu orang yang pertama ialah Nabil. Mari kita pergi dan bertanyakan soalan kepada dia. Okey Nabil, saya ingin bertanya satu soalan tentang dasar pertanian negara. Okey, soalan pertama, apakah latar belakang DPN 1? Okey. Dasar Pertanian Negara 1 ini dilancarkan pada tahun 1984 sehingga 1991. Dia ditubuhkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Musa Kitab. Yang kedua, terima kasih. Soalan yang kedua, apakah tujuan DPN 1 dilancarkan? Dasar Pertanian Negara 1 ini dilancarkan dengan tujuan untuk memperbaiki sosio-ekonomi dan meningkatkan pendapatan para petani. Selain daripada menggunakan bahan pertanian yang mencukupi dan untuk keperluan negara dan ekspor juga. Yang kedua, pembukaan tanah baru bertujuan mendirikan peluang pekerjaan, membolehkan pertumbuhan unit kebun yang lebih ekonomi, mewujudkan amalan yang lebih cekat dan mengimbangkan taburan penduduk. Tetapi dasar Pertanian Negara 1 ini gagal. Jadi kerajaan mengambil inisiatif dengan melakukan dasar Pertanian Negara yang kedua. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada saudari kita Nabil. Setelah kita mendengar penjelasan daripada sahabat saya itu Nabil tentang DPN 1, mengatakan bahawa DPN 1 kerajaan tidak berjaya untuk mencapai matlamat mereka, tapi kerajaan membuat satu inisiatif baru untuk melaksanakan DPN yang kedua. Jadi untuk kita mengetahui apa yang DPN lakukan dan apa yang mereka tekankan, boleh kita bertanya kepada saudari Nadratul Najwa untuk kita tahu lah kan. Okay, jom. Saya ingin bertanya satu soalan tentang dasar pertanian yang kedua. Setelah kita tahu bahawa Nabil telah memberitahu kita bahawa DPN 1 tidak berjaya, jadi apakah yang dilakukan oleh kerajaan dalam DPN 2? Telah diperkenalkan dalam tempoh masa 1992 hingga 1998. Fokus utama yang diberikan untuk memberi perhatian kepada kelemahan yang terdapat di dalam DPN 1. Contohnya dalam menangani isu produktiviti, kecekapan dan daya saing. Selain itu, DPN 2 juga terdapat meningkatkan kekuasaan tanaman ladang, iaitu seperti ladang kelapa sawit. Ia untuk meluaskan lagi kawasan penanamannya. Pada ketika itu telah dilakukan dengan lebih giat. Terima kasih kepada saudari
Datuk Najwa. Dan seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Muaz. Okey, Muaz, apakah soalan pertama, apakah perbezaan antara DPN 3 dan DPN yang sebelum? Okey, perbezaan DPN 3 ni lebih mementingkan daya saing dalam sektor pertanian berbanding dengan DPN sebelum ni lebih kepada pembangunan dan persaingan dan percakapan produktiviti. DPN 3 ni lebih memberi manfaat kepada dalam sektor pertanian. Okay, itu saja. Itu saja. Waalaikumsalam. Kita mendengar daripada penjelasan saudara kita iaitu Muaz tentang DPN 3. Sekarang kita nak tahu apakah permasalahan-permasalahan yang kerajaan hadapi dan apakah strategi mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka terpaksa lalui. Okey, soalan saya, apakah permasalahan yang dihadapi oleh kerajaan dalam merealisasikan dasar pertanian negara? Okey, masalahnya yang pertama adalah kekurangan bahan mentah dan pemasaran. Yang kedua, wujud juga tanaman dagangan di dalam sektor pertanian. Soalan yang kedua, apakah strategi kerajaan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Apakah yang dilakukan oleh mereka? Okey, yang pertama pendekatan perhutanan. Maksudnya kat sini pendekatan perhutanan ni diorang akan buat tanaman dan diorang akan buat tanam balak sekali dalam tanah yang sama. Okay, yang kedua pula diorang akan membolehkan pengeluaran hasil pertanian dan perhutanan. Maksudnya kat sini adalah diorang akan buat dari aspek aktiviti huluran dan hiliran, dari aspek pemprosesian, pengeluaran dan pemasaran. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih kepada saudari Siti Aisyah. Kita mendengar daripada rakan-rakan kita yang beritahu bahawa DPN 1, DPN 2, DPN 3 dan permasalahan serta strategi yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi kita nak tanya kepada saudari Nasuha tentang keberhasilan. Apakah keberhasilan yang dapat setelah strategi serta masalah-masalah yang dilalui dan strategi yang berhasil lah. Kita nak tahu apa keberhasilan dia. Saudari Nasuha, apakah keberhasilan daripada DPN 1 hingga DPN 3? Keberhasilan daripada DPN 1 sampai DPN 3 ialah dapat membuat pembangunan tanah baru melalui projek-projek pembangunan pertanian bersepadu, iaitu lebih dikenali sebagai PPP. Dengan adanya projek-projek seperti ini, tanaman semula dapat dilakukan. Selain itu, dapat memulihkan infrastruktur saliran dan pengairan. Ini adalah salah satu keberhasilan yang dilakukan oleh pihak PPP untuk meningkatkan lagi pendapatan kebun kepada lebih maksimum. Ialah tanaman dan pemulihan semula telah dilakukan dengan bantuan pihak RISDA dan agensi dalam struktur awam dan estet. Pihak RISDA telah memperkenalkan tanaman secara fizikal. Selain itu, pihak RISDA juga mengamalkan tanaman kepelbagaian, contohnya tanaman kertas sebanyak 60%, tanaman kelapa sawit sebanyak 30%, tanaman lain sebanyak 10%. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan 65.5% yang telah ditetapkan daripada matlamat keseluruhan, iaitu 161,900 hektar yang telah ditetapkan dalam tempoh rancangan Malaysia yang kelima. Jadi terima kasih kepada saudari Nasuha kerana telah berkongsi sedikit tentang keberhasilan dasar pertanian negara. Juga tidak dilupakan pada rakan-rakan yang telah berkongsi dengan kita tentang dasar pertanian negara. Terima kasih. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa pertanian di Malaysia dilihat sebagai satu bentuk bidang yang mampu berkembang dengan pesat dan boleh pergi jauh, memandangkan ianya semakin kerap diusahakan. Ini kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang masih mempunyai tanah yang subur dan sangat sesuai untuk pertanian. Berikutan, Malaysia juga merupakan negara
yang terletak di garisan khatulistiwa. Umum mengetahui bahawa negara yang terletak di garisan khatulistiwa merupakan negara yang subur, mempunyai tanah yang strategik dalam pertanian dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai banyak permasalahan seperti bencana-bencana, tapi di Malaysia kita tidak mempunyai bencana-bencana alam yang sangat memberi kesan kepada pertanian. Malahan bidang pertanian ini merupakan satu sektor yang mempunyai daya saing yang tinggi serta masih lagi merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Jadi sekian daripada saya, Muhammad Haziq bin Jamaluddin, melaporkan diri 999. Terima kasih.